Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sihat semua? Boleh dengar suara saya tak? Boleh, Madam. Ya, madam. Dengar-dengar. Alhamdulillah. Okey, sihat semua ya. Tengok wajah semua okey. Alhamdulillah masih lagi sihat walafiat. Seronok dapat jumpa lepas seminggu ya. Kita cuti hari raya Aidiladha dan kembali untuk minggu yang ke-14 ni. Okey, minggu ke-14, minggu yang keempat. Okey, minggu yang keempat ni membuktikan bahawa bukan buktikan, menunjukkan bahawa anda ada lagi dalam 11 minggu. Tinggal untuk anda menghabiskan sesi pengajian semester ni di mana dalam 11 minggu ni tak ada cuti semester dah. Anda cuma ada cuti-cuti orang kata cuti negeri, cuti Malaysia lah kan. Okey. Jadi dari segi cuti panjang tu tak ada. Dan dalam 11 minggu ni anda sangat-sangat tercabar sebab anda kena habiskan banyak tugasan. Kena habiskan tugasan untuk subjek saya, untuk subjek-subjek yang lain juga. Subjek saya saja ada 3 tugasan besar iaitu ada e-buku scrap, ada pembentangan berkumpulan, ada projek berkumpulan. Kalau boleh tu dah boleh banner kumpulan dah. Dah boleh bincang pasal pembentangan dah. Dah boleh bincang pasal projek dah. Boleh baca balik course guideline yang saya dah beri dalam Google Classroom dan boleh dalami betul-betul dah apa yang perlu buat. Jangan tunggu last minute. Bila last minute jadi awak kelang kabut, jadi stres pula nanti. Okay? Sebab kerja sekarang semua online. Bila online ni you have more time to yourself. Istilahnya. Okay? Jadi kita kalau kena datang kuliah ni lain. Awak nak berjalan pergi kuliah je dah ambil masa kan. Kadang-kadang setengah jam dah nak kena duduk dalam kelas. Duduk tunggu pesyarah kan. Tapi secara online ni tepat pukul 10 boleh masuk kan. Sebentar tadi pukul 9.50 awak masih makan nasi lagi. So maksudnya dekat sini mudah. It's very very easy nowadays. Jadi gunakan kelebihan itu untuk lebih banyak buat tugasan. Jangan tunggu last minute. Walaupun tahu e-buku scrap hantar minggu depan, last, tapi jangan hantar minggu depan. Hantar je minggu ni pun, tak ada masalah. Lepas tu kalau awak ada second thought, awak rasa awak nak betulkan, boleh hantar balik. Dia boleh resubmit balik. Dalam Google Classroom awak boleh turn in semula. Awak buang yang tu, awak delete yang dulu, awak resubmit. Boleh. Tak ada masalah. Okay, jadi be a wise student. Jadi pelajar yang sangat-sangat bijak menggunakan teknologi yang ada ya. Okay. Ahmad Ashraf, sihat ke? Tak nampak muka. Saja je panggil. Sebab saya ni jenis kalau saya tengok muka student saya suka. Sebab bila saya bercakap, saya tak pandang kamera tau. Saya pandang muka awak ni yang tengah keluar dekat saya punya skrin. Sebab seolah saya bercakap dengan awak, buat apa saya nak cakap dengan kamera? Kamera tak boleh bagi saya reaksi. Tapi awak saya boleh nampak lah. Dia awak suka tu, awak nakap saya, ya, lawak saya tu, okey lah. Dia awak tak nakap tu, tak nakap lah. Okay. Jadi hari ini kita akan bincang topik 5. Kita refresh balik refresh balik subjek kita ni subjek gapo sebenarnya. Okey, subjek kita fikir 2 MPU 2253, takut awak dah hilang ingatan lepas minggu bercuti tu. Okey, jadi subjek kita ini ialah awak dah belajar kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir tu awak dah belajar 2, berfikir kritis dan berfikir kreatif. Awak dah belajar apakah proses-proses di bawah kritis dan kreatif, iaitu adanya proses membanding beza, menganalisis, mensintesis, menjana idea kan. Awak dah belajar semua proses. Bawah kritis apa, bawah kreatif apa. You have learned all of that. So today kita akan masuk topik yang kelima iaitu topik strategi berfikir. Strategi. Dalam hidup ni kena ada strategi. Kalau tak ada strategi tu kita seolah-olah tidak merancang kehidupan kita. Sebab itulah diberikan jadual waktu kepada awak untuk kelas. Supaya awak tahu jadual waktu ni nak buat apa, waktu ni nak buat apa. Sebab itu dalam Islam adanya waktu-waktu solat. Okay, solat maghrib bila, solat isyak bila, solat subuh bila, diberi dia ajar. Sebab tu dalam Islam adanya waktu-waktu untuk anda berpuasa. Okay, waktu bila boleh puasa, waktu bila puasa wajib, waktu bila puasa sunat, waktu bila diharamkan berpuasa. Kan? Kenapa ada semua benda tu? Sebab mengajar sebagai orang yang hidup dalam bumi Tuhan ni, sunnatullah kita ialah berstrategi pada setiap masa. Anda nak jadi orang yang lebih baik, anda kena berstrategi. Okey. Jadi saya bawa kepada anda surah Al-Hajj ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, oleh itu bukankah ada baiknya mereka mengembara
Diberi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Tapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta. Tetapi yang buta ialah mata hati yang ada di dalam dada. Saya bukan cuba jadi ustazah ya, saya tak layak pun jadi ustazah. Tetapi saya membawa ayat Al-Quran ini supaya anda faham bahawa selaku orang yang belajar kemahiran berfikir, anda tidak membutakan mata, anda tidak memekakkan telinga, dan anda tidak mendiamkan jiwa anda, hati anda kepada perkara-perkara yang anda lihat, anda tonton, anda dengar dan anda hayati. Okey, kita ada minda akal, tapi akal ini dibantu oleh banyak benda dan dipengaruhi oleh banyak deria kita. Sebab tu ada 6 deria. 6 deria ini membantu otak kita untuk bergerak. Okey, jadi ayat Al-Hajj, surah Al-Hajj ini memohon kita melihat kepada sejarah-sejarah masyarakat lampau, masyarakat dulu. Bagaimana Allah mengajar adanya masyarakat yang Allah turunkan bala kepada dia. Adanya Allah turunkan kurnia kepada dia. Adanya Allah utus Rasul kepada mereka. Jadi bila kita tak mampu memahami dan juga kita mengembara atas muka bumi ini melihat kepada kesan sejarah tu, tapi hati kita tak dapat faham bahawa satu ketika dulu adanya masyarakat yang berperang untuk keamanan. Okey, bukan dalam Al-Quran saja ya, kita tengok sejarah negara kita sendiri. Kita lihat bagaimana Malaysia dah nak masuk bulan merdeka ni. Saya cerita pasal merdeka ni sebab nak masuk bulan merdeka, nak bagi penghayatan. Awak sebenarnya adalah golongan mereka yang mampu dapat menghayati merdeka tu sebab awak berfikir. Kita lihat bagaimana ada kesan-kesan sejarah di Malaysia ni, di tanah Melayu. Di Kelantan sendiri kita ada kesan sejarah Tok Janggut. Okey, bagaimana kisah sejarah Tok Janggut itu banyak versi sebenarnya, banyak versi dia. Tapi kalau kita tengok versi yang paling afdalnya ialah versi yang dikeluarkan oleh pihak muzium lah. Okey, cerita tentang Tok Janggut diikat kakinya ke langit dan kepala dia ke tanah. Okey, diikat upside down. Dan mayatnya dipertontonkan kepada seluruh rakyat di kampung itu pada waktu itu. Okey, memalukan orang kata jasad Tok Janggut yang dikatakan menentang pihak penjajah pada waktu itu berani nak tentang. Tengok apa kami buat dekat Tok Janggut. Okey, mereka ambil mayat Tok Janggut itu dengan keadaan kaki ke atas, kepala ke bawah. Kalau pergi muzium ada gambar dia. Okay, jadi kita belajar, kita tahu bahawa oh ya Allah, nampak sangat bahawa perjuangan itu bukan mudah pada zaman dulu untuk mendapatkan kemerdekaan yang hari ini awak rasa. Awak ni anak-anak merdeka. Jadi bila anak merdeka, kita tak nampak maksud merdeka kan? Ke nampak? Tak nampak. Yang saya nampak bila merdeka, orang belarok. Orang buat apa? Perarakan kan? Kereta berhias. Lepas tu polis dengan askar mereka buat perarakan apa tu orang kata berkawat kan? Mereka buat kawat. Lepas tu malam-malam buat konsert. Itu yang kita nampak kemerdekaan. Tapi kita tak tahu bahawa perjalanan penuh dengan kesakitan, penuh dengan ketakutan. Sampaikan ada yang sanggup mati kerana mempertahankan maruah. Okey, jadi apakah mata kita sekadar melihat? Adakah hati kita sekadar tahu dan tidak mahu memahaminya? Itu yang dikatakan penghayatan. Jadi surah Al-Hajj ini saya bawa kepada awak untuk awak faham bahawa anda belajar strategi kemahiran berfikir ini bukan nak bina sesuatu yang baru pun. Kalau awak berjaya bina benda yang baru, alhamdulillah. Tetapi anda nak become a better person. Awak sebenarnya jadi orang yang lebih baik dan orang yang lebih mengerti tentang tanda-tanda yang anda lihat dalam kehidupan anda. Okey. Ini sebenarnya yang kita nak belajar. Okey, kemahiran berfikir. Yang mana topik yang kita akan fokus pada hari ini ialah topik 5 iaitu strategi berfikir. Okey. Untuk hasil pembelajarannya sebenarnya ada 3 hasil pembelajaran. Okey, bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Tapi hari ini kita hanya fokus kepada bahagian 1 sahaja, iaitu membuat pengitlakan ke arah membina pengertian konsep atau model berdasarkan ciri-ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Okay, that is our own our focus dia untuk hari ini. Dan bahagian 1 ini jugalah yang anda buat dalam tutorial anda. Kalau anda perasan, bahagian 1. Apakah bahagian itu? Bahagian itu ialah mengkonsepsi. Kita ada 3 bahagian kandungan kuliah. Tapi yang kita akan fokus minggu ini ialah konsepsi.
Sebab kuliah untuk menyelesaikan masalah kita akan buat nanti dan juga membuat keputusan apa kita akan buat nanti. Okey, jadi mengkonsepsi untuk hari ini. Dan juga kita akan mulakan dengan melihat mengkonsepsi itu dari segi definisinya lah. Okey, dari segi definisi, mengkonsepsi ini ialah membuat pengitlakan ke arah membina pengertian, konsep atau model berdasarkan ciri-ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Okay, maksudnya awak melalui satu proses. Awak buat langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 untuk anda menghasilkan pengitlakan. Pengitlakan ialah perumusan. Anda nak membina pengertian, anda nak membina konsep, anda nak membina model. Okay, yang berdasarkan apa? Yang berdasarkan ciri spesifik. Yang sepunya, yang sama dan saling berhubung kait. Okey, kenapa saya bagi awak gambar ladung ni? Okey, nanti kata apa hal pula puan bagi gambar ladung ni? Nak buat kita orang semua dipukau ke? Tak suka nak pukau awak Okey, ladung ni saya tunjuknya ialah ni hasil daripada konsepsi ni. Ini adalah hasil produk konsepsi. Bila dia mengkonsepsi apa yang awak nampak ladung ini, dia faham bahawa ladung itu bergerak daripada kiri ke kanan, kiri ke kanan. Dan kalau dia ikutkan secara sains, dia punya tempoh. Tempoh daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri itu ada tempoh dia. Dan bila dia pergi kiri ke kanan, dia berhenti sebentar. Okay? Dia berhenti sebentar, kemudian baru dia bergerak ke kanan. Kemudian dia berhenti sebentar. Kemudian dia bergerak kiri. Jadi orang estimate dah masa. Orang yang belajar konsepsi ini, dia buat proses konsepsi, dia estimate masa. Berapa lama ladung tu berhenti sebentar. Berapa lama perjalanan untuk dia daripada kiri ke kanan. Untuk itu dia membina bulatan yang tengah tu. Bulatan yang berpusing tu, roda tu. Dia bina bulatan itu, yang menariknya di bulatan itu ialah ladung itu tidak akan sekadar hentam dinding yang tidak ada lubang. Itu konsepsinya. Dia kira bahawa ladung ni akan masuk lubang tu pada waktu ini. Okey, satu lubang besar, satu lubang kecil. Nampak tak? Satu lubang besar, satu lubang kecil. Itu menunjukkan bahawa berdasarkan pengitlakan dia tadi, okey, dia rumus, dia sintesis, dia analisis, dia dapat bina sebuah ladung yang sangat-sangat amazing macam ni. Okey, jadi itu yang awak nak buat ni. Awak bukan nak bina benda ni, tak. Cumanya awak nak membina proses konsepsi itu dalam minda anda. Okey. Saya suka tengok ladung ni. Memang saya ada dulu. Sekarang tak tahu anak-anak dah main hilang kot. Saya memang ada ladung yang awak tolak yang belah kanan tu, dia tolak yang 1, 2, 3, 4 ke belah kiri. Belah kiri dia gerak. 1, 2, 3 tu tak gerak. Yang belah kiri pula hentam, 1, 2, 3 tak gerak, yang kanan tu gerak. Jadi ladung tu memang menarik kalau kita tengok tengah-tengah stres ke, tengok tu dia jadi macam laro gitu. Laro. Okey. Next. Kita tengok apa itu langkah penggunaan mengkonsepsi. Okay. Ada 6. Ada 6 langkah penggunaannya. Okey, pertama langkahnya ialah kita kenal pasti maklumat atau contoh-contoh yang berkaitan. Itu proses yang pertama. Sebab nak pergi kepada konsepsi ni, awak bukan jump terus pada konsep, tak. Kita boleh jump pada konsep. Kita kenal semua proses ni. Ada 6 prosesnya. Yang pertama ialah kenal pasti maklumat. Yang kedua, kenal pasti ciri-ciri sepunya. Sepunya ni yang sama. Itu maksud sepunya. Okey, pada maklumat atau contoh-contoh yang ada. Yang selepas kenal pasti ciri, kita kelaskan pula ciri itu. Ciri ni, contohnya ciri ni warna hijau, ciri ni warna biru, ciri ni warna merah. Contoh. Lepas tu kita hubung kaitkan pula pengelasan itu. Untuk apa? Untuk kita bina konsep awal. Kita ada pembinaan konsep awal. Kemudian yang kelima ialah kita kenal pasti maklumat yang ada. Untuk apa? Untuk kita uji. Supaya konsep awal itu mampu diubah sesuai menjadi lebih baik. Selepas itu barulah kita bina konsep yang sebenar. Jadi kalau awak nak kata, maafkan saya, kalau awak nak kata inovasi yang berlaku di dunia ni, adakah inovasi ini berlaku dalam sekelip mata? Tak. Para saintis, para penginovasi ataupun orang yang bina formula matematik, yang bina formula sains, mereka bukan pandang sekali je, tak. Dia melalui 6 proses ni untuk menghasilkan satu konsep. Payah. Okey? Bukan mudah. Saya tunjuk awak gambar video ni sebenarnya nak beritahu bahawa proses itu berlaku dalam proses yang panjang lah. Bukan proses yang sebentar. Okey. Kita tengok yang pertama ya. Kita tengok langkah yang pertama. Apa yang berlaku dalam langkah yang pertama? Dalam langkah yang pertama, apa yang berlaku ialah kita mengenal pasti atau contoh yang kaitan. Untuk strategi ini, anda akan balik semua proses pemikiran kritis, semua proses fikir kreatif. Kita gabungkan. Kalau katakanlah
otak kita ada hemisfera kiri, ada hemisfera kanan. Awak kena letak bridge tengah-tengah dia. Okey? Saya rasa saya boleh lukis kot kat sini. Sekejap. Pen. Okey. Katakanlah kita ada ni otak ni sini otak kanan kita. Okey, nampak tak saya lukis? Nampak? Warna merah ni saya tengah lukis ni. Nampak tak? Okey. Jadi ni hemisfera kiri. Okey, ni hemisfera kanan. Okey, jadi otak kita ni, kita ada sebelah kiri ini yang dikatakan lebih bertindak untuk kritis. Okey, awak dah belajar ni. Sebelah kanan ni dikatakan bertindak untuk kreatif. So, untuk strategi berfikir, awak gabungkan kedua-dua ni. Sekejap saya ambil warna lain. Okey. Awak gabungkan kedua-dua ni, sebelah kiri dan sebelah kanan untuk anda bina strategi berfikir anda. Jadi akan ada proses untuk pemikiran di bahagian kritis. Akan ada proses untuk pemikiran di bahagian kreatif. Itu strategi berfikir ni perlu awak buat. Awak gabungkan, awak bina jambatan untuk otak kiri dan otak kanan. Jadi apa yang ada ialah untuk mengenal pasti maklumat atau contoh yang berkaitan dengan proses mengkonsepsi ini, untuk kritis anda kena buat proses banding beza. Untuk kreatif anda kena buat proses menjana idea. Okey, buat sekali. Maksudnya lepas habis kritis anda buat kreatif. Sebab bila anda membanding beza, selalunya kita akan buat kritis dulu bila kita banding beza, kita sebenarnya akan banding maklumat ini dengan membeza maklumat yang itu. Kita akan buat banding beza dia. Kemudian barulah penjanaan idea itu mampu dibuat. Dalam erti kata lainnya, kita kritis dulu baru kita kreatif. Okey, saya bagi contoh kat awak ni pasal tikus ni. Awak tengok contoh idea yang diberikan ini ada kritisnya. Kritisnya ialah dia fikir macam mana tikus tu boleh masuk tapi tikus tu tak akan boleh keluar. No way out. Nampak mudah dia mengambil sifat keseimbangan pada botol. Sebab bila dia masuk dengan mudah, selalunya tikus kita letak makanan kat ujung. Kat ujung ni ada makanan dia. Jadi dia terdorong untuk pergi kat ujung. Okay, bila dia dapat makanan, dia akan cuba untuk keluar. Bila keluar yang berlaku ialah berat dia ni akan menyebabkan botol tu jatuh bawah. Dari mana dia dapat idea ni? Ini konsep ni. Konsep yang mengatakan adanya konsep berat dia tadi. Yang pertama dia punya berat. Yang kedua pergerakan tikus. Yang ketiga ialah sifat botol tu sendiri yang akan jatuh ketika berat tu berada di mana. Ini konsep yang kita bukan mudah. Kalau awak tak lalui proses yang pertama ni, awak tak lalui banding beza, tak lalui jana idea, tak akan dapat. Okay, ini yang pertama mengkonsepsi langkah pertama. Okay, langkah yang kedua. Langkah yang kedua ialah kita mengkonsepsi dengan cara mengenal pasti ciri-ciri sepunya pada maklumat atau contoh-contoh. Ciri-ciri sepunya ialah ciri-ciri yang sama. Itu maksud sepunya, ciri-ciri yang sama. Okey, apakah proses kritis yang berlaku? Proses kritis yang berlaku pertama kita mencirikan. Tadi awak dah jana idea, awak dah banding beza. Jadi awak mencari ciri pula. Ciri konsep yang awak nak bina tu. Lepas awak mencirikan, awak menghubungkan ciri-ciri dia. Okay, for example, this bag. Apa ciri-ciri bag ini? Okay, bentuk dia. Okay, pertama ciri dia ialah bentuk. Kita mencirikan Kedua ciri dia ialah warna. Okay, ciri yang ketiga ialah dia punya dinamik dia. Dinamik dia kena ada tayar. Itu ciri yang ketiga. Kita mencirikan. Kemudian kita menghubung kaitlah. Apa hubungan bentuk dengan warna? Apa hubungan dinamik dengan warna? Apa hubungan dinamik dengan bentuk? Mungkin ada yang kata warna ni sebenarnya tak ada makna pun. Letaklah warna apa pun. Kalau Izzul suka warna biru, Izzul letak beg tu warna biru. Kalau Izzul suka warna hijau, letak warna hijau dia. Ataupun warna lampu tu. Kalau Amma kata warna lampu kuning comel lagi daripada warna biru dia, lampu beg tu. Ikut Amma lah. Awak kata okey, seterusnya bila menciri warna ini tak relevan, awak buang. Yang relevan untuk membina konsep untuk beg ini ialah bentuk dan juga dinamik dia. Kenapa bentuk empat segi? Sebab bentuk empat segi ni lebih sesuai untuk awak letak baju. Okey, untuk letak seluar, untuk letak kasut atau letak laptop. Okey. There are so many things yang you boleh buat bentuk empat segi. Kalau buat bentuk berat mungkin terhad.
Okey, kemudian awak kata dinamik. Dinamik bagaimana kita nak menghubung-kaitkan dinamik ni tadi? Macam mana nak bagi dia gerak? Kena ada tayar. Okey? Oh, siap boleh pusing-pusing lagi. Tu maksudnya konsepsi yang kedua ialah anda proses mengenal pasti ciri-ciri sepunya. Okey, itu B itu B. Okey. Ciri yang langkah yang ketiga ialah kita mengelaskan ciri. Mengelaskan ciri. Tadi yang pertama, yang kedua tadi kita dah pun mencirikan. Okey, mencirikan dah buat. Dah buat. Jadi kita teruskan kepada pengelasan ciri itu tadi. Selepas kita cirikan, kita hubungkan, kita kelaskan pula ciri itu. Okey, kemahiran berfikir kritis yang berlaku dalam mengelaskan ciri-ciri ini ialah kita ada proses mengumpul dan mengelas. Kumpulkan ciri itu tadi. Okey, contohnya tadi warna. Apa ciri yang pertama ialah warna. Jadi awak kumpul dan awak kelaskan. Kalau warna hitam, berapa peratus orang buat beg tu warna hitam? Berapa peratus orang buat beg tu warna putih? Ada tak orang buat beg tu warna merah jambu? Ada tak orang buat beg hijau? Jadi awak mengelaskan warna. Hanya untuk warna. Kemudian hubung kaitkan warna-warna. Adakah warna putih itu hubung kait dia lebih sesuai untuk baju, untuk bagi beg baju tu tahan lama. Kata tak boleh sebabnya baju beg tu kotor kalau putih. Warna merah jambu sesuai tak? Awak kata payah, Izul tak suka merah jambu, orang lelaki tak suka. Fatin dengan Shazni mungkin suka merah jambu kan. Jadi perempuan je lah beli beg tu, tak nak, kita nak semua orang beli. Awak kata bukan warna universal merah jambu. Warna hijau, Allah menyela sangatlah warna hijau. Awak kata nanti nampak daripada jauh dah beg kita tu, tak nak awak kata. Jadi warna yang universal awak kata warna hitam. So awak mengelaskan ciri ini untuk come out dengan one decision for your concept. Okey, kenapa saya bagi awak video ni? Video ni ialah menunjukkan bahawa bagaimana manusia tu boleh berfikir untuk dia buat surprise pada kek. Dia panggil surprise cake. Tak perlu bagi hadiah dah. Kita bagi kek je, daripada kek tu dia keluar, pop, dia keluar hadiah dia. iPhone. Saja dapat iPhone ke? Bisa dapat iPhone. Okey. Ada kunci kereta ke dalam tu, kunci rumah ke, ada yang cincin ke dalam tu kan, gelang lipan ke dalam tu kan. Jadi seronok lah. Siapa-siapa yang jenis apa tu, pok lawak sikit, dia letak tikus kat dalam tu. Jadi jahat lah sikit gitu kan. Tapi boleh buat. Benda ni boleh buat. Kek pun tidak rosak. Tak ada lagi kat Malaysia ni. Saya cari juga kek ni, tak ada lagi orang Malaysia boleh buat. Kalau ada tu terus royak saya lah. Share dia punya nombor WhatsApp. Birthday anak saya nak sampai dah ni. Okey, iaitu cara yang ketiga, langkah ketiga mengelaskan. Okey, boleh faham. Kemudian. Okey. Sorry. Okey, saya terlupa mute. Okey. Boleh mute. Okey, tak apa. Mute. Sekejap. Kena buat awal-awal, nanti saya tak ingat. Volume mute. Yang ni pun rasanya tak mute lagi ni. Volume mute. Okey. Yang ni pun sama tak mute lagi. Okey, kita kembali kepada perbincangan yang ini. Okey, untuk yang langkah keempat ialah kita melakukan hubung kait. Okey. Kita melakukan hubung kait kelas-kelas ciri itu dengan membina konsep awal. Okey, dekat sini kita dah mula bina konsep awal. Okey, pembinaan konsep awal kita. Yes. Lepas you berjaya membina dan mengaitkan ciri-ciri tadi tu, barulah you bina konsep awal. Dekat sini dah ada dah konsep berfikir kritis yang tinggi, iaitu sintesis. Dan juga kreatif itu menghubung kait, masih lagi menghubung kait. Di mana dalam arti lain bahawa bila awak dah berjaya proses A, proses B, proses C tadi, anda dah boleh masuk proses C, yang mana proses C dah mula ada result. Okay, result dia adalah konsep awal. Itu nak beritahu tu. Okay, apa yang saya kongsi dengan anda video ini adalah video 3D. Saya suka sangat tengok orang yang melukis. Saya sentiasa kagum dengan mereka punya
pewarnaan yang menimbulkan 3D tu. Sebenarnya 3D tu timbul bukan sebab lukisan saja, dia ditimbulkan oleh warna ni, yang buat hitam-hitam tu. Okey, jadi konsepnya kat sini ialah menimbulkan corak 3D. Timbul nampak timbul corak tu. Jadi begitu juga dengan membina konsep awal. Awak boleh membina konsep awal lepas awak proses ABC dan awak boleh cakap, okey, konsep awal saya terhadap ciri kelasan tadi tu ialah yang ini. Dia tak habis lagi tu. Tak habis lagi. Kita akan teruskan kepada langkah yang kelima. Langkah kelima ialah anda memberi maklumat atau contoh-contoh lain untuk apa? Untuk menguji atau mengubah suai konsep awal. Awak nak uji. Ni penting ni, uji. Okey, ujian itu dilakukan dengan cara anda mensintesis ia semula. Benda tu tidak akan jadi berjaya kalau sintesis itu menolak, dia gagal. Dia gagal kalau sintesis itu kata gagal. Dia akan berjaya. That's all. Itu ujiannya. Kalau gagal, okey, buat balik. Lalu lakukan langkah A, B, C, D, E. Kalau gagal. Tapi kalau boleh terus kepada langkah F. Itu ceritanya. Dan juga orang yang fikir kritik untuk bahagian kreatif ini, anda menghubung kaedah menjana idea. Okay, minat tak main cube ni? Tak minat main cube? Tak minat? Izul Galim Pala. Tak minat Izul? Okey, main cube ni sebenarnya ia menjana melalui warna, melalui warna dan juga dinamik kita. Dinamik tangan kita gerak. Otak kita dia gerak sekali. Untuk cube ni. Dia bukan kreatif saja cube ni, dia ada juga kritis. Dia gerak. Jadi kalau katakan contoh, ini adalah konsep yang diberikan. Untuk mengetahui awak ini konsep yang diberikan. Okey, kejap. Ni. Ini adalah konsep yang diberikan. Konsep awal. Jadi orang ini mengajar kita bahawa okey, ini konsep saya. So cara kita, kalau kita nak pergi langkah ini, kita cuba uji. Kita nak uji adakah betul berdasarkan cube ni dengan atas, kiri, bawah, kanan. Dan repeat 5 kali. Adakah berjaya? Kalau awak ada cube ni boleh cuba. Okay. Tapi husband saya kata fake ni benarnya dia kata. Sebab husband saya pun paling jauh dia boleh buat sebelah sama kala. Dia ajar anak saya buat sebelah. Saya kata berapa untuk buat belakang? Tak boleh lah. Ada 4 muka dia kata. Yang saya berjaya muka yang dia berjaya buat. Dia tak apa. Itu lebih baik daripada saya tak boleh langsung. Okay. Husband saya boleh buat. Buatlah banyak kali pun dia akan settle satu muka . Jadi betul ke boleh guna konsep ni? Di sini kita uji . Di sini kita uji. Kalau awak ada cube ni awak try. Kalau tak berjaya selepas 5 kali cubaan tu maksudnya ini fake ke ni. Jangan percaya. Cari cara lain. Ada banyak dalam YouTube dia tunjuk cara . Okey. Dan yang keenam, kita membina konsep sebenar. Itulah berjaya. Kita berjaya pada waktu ini. Berjaya kita dah boleh bina konsep sebenar daripada uji tadi. Kita uji berjaya. Okey? Jadi konsep ini ialah konsep sebenar, konsep yang betul. Kita berjaya dengan cara konsep itu, kita buat lagi sintesis ke atas dia. Kita itlak, kita rumusan. Okay, apa yang saya kongsi dengan awak ini ialah satu konsep ataupun kaedah mengira darab. Kalau cikgu-cikgu matematik marah benar awak ni. Cikgu matematik tak bagi ni buat gini, dia suruh ngapa sipir. Husband saya suruh anak saya ngapa sipir. Sejak daripada darjah 1 lagi, dia suruh ngapa sipir. Kata tak ngapa sipir tak boleh tak boleh makan kau, tak boleh buat kijau lain kau, tak boleh main dia kata. Kena ngapa sipir. Okey, jadi sifir ni boleh senang dengan cara dia buat rajah macam ni. Dia buat rajah. Okey, kita tengok 21 kali 32 sama dengan berapa? Jadi dia buat warna hijau untuk 2 dan 1, 2 line atas, 1 line bawah. 32 ambil warna biru, 3 line tepi kiri, 2 line kanan. Itu kita bagi titik. Okey, ada 6 titik situ, ada 7 titik situ dan ada 2 titik situ. Itu jawapan dia. Dia guna kaedah apa? Dia guna kaedah tambah. Tapi dia tak guna kaedah sifir. Cikgu marah ni. Apa tak guna kaedah sifir? Kaedah sifir 1 kali 32. Kita kena buat gini deh.
2 kali 2, 2 kali 2. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 6, 7, 2. Cikgu suruh kira gitu. Tapi bila kita buat dalam belajar ni, kau lama suruh. Ni mudah lagi kalau ikutkan. Okay, jadi ini konsep. Kita tak kata konsep dia salah. Mungkin betul bagi orang yang hafal sifir. Yang tak akan boleh buat supaya saya buat ni. Tapi orang yang hafal sifir, dia rasa cara ni lambat. Okay, jadi itu konsepsi. Boleh cari banyak dalam internet ni, dalam YouTube. Okay, jadi apa yang saya beri pada anda, saya bagi latihan ni kan. Okay. Dalam latihan anda ini, saya minta anda tonton filem itu. Yang okay, satu filem tentang kemerdekaan. Sebab nak masuk bulan merdeka. Lagipun saya rasa anak-anak dah tak tonton dah filem gitu. Okay. Dia tonton filem-filem lain. Contohnya filem-filem Syamsul Yusof. Syamsul Yusof ni tengok belakang dia. Vivo lah, KL Evolusi lah, KL Drift lah, Munafik lah, Kurafat. Samsung tu kita katam dah. Tapi bila tanya Lieutenant anak, Syazni geleng. Bagus Syazni. Tak apa nak tengok pun tak ada masalah. So tak kata salah. Okay, tengoklah tak ada masalah. Sebab Syamsul Yusof yang bagi saya menimbulkan kekaguman. Sebab Syamsul ni bagi saya dia seorang pengarah filem yang fikir jauh. Dia anak muda yang fikir jauh dan dia cuba lari daripada genre klise. Itu lagi tapi dia follow orang luar pula. Contoh KL Drift tu kan, dia nak follow Fast and Furious. Jadi jalan situ lah tapi idea dia sangat baik. Dan dia anak orang kaya, dia boleh buat macam-macam filem sebenarnya. Munafik tu best. Saya tengok dalam Munafik. Satu kisah yang sangat mengajar lah kita. Walaupun ada dalam kalangannya yang mengatakan bahawa ia agak sedikit spekulasi, agak panas sikit berkaitan dengan agama. Tapi bagi saya, anak muda. Dia nak cuba bawa satu persepsi yang lain. Terutama dalam Munafik 2, tak salah saya, yang ada ajaran sesat tu. Sebenarnya benda tu berlaku. Memang betul, benda tu berlaku, ada ajaran sesat. Okey, jadi filem Lieutenant Adnan ni mungkin tak pernah tengok lagi. Siapa pernah tengok Lieutenant Adnan sebelum ni? Pernah tengok? Bagus. Okey. Tak pernah tengok lagi tak apa, tak kata awak salah. Tak, sebenarnya kalau tengok dah, sebenarnya yang penting bukan dah tengok dah, yang penting apa awak rasa bila awak tengok filem tu. Apa rasanya? Ada terkesan tak dalam jiwa tengok perjuangan mereka? Itu soalannya ya. Okey, jadi saya nak awak mengkonsepsikan patriotisme ni dalam apa awak mau tonton dalam Lieutenant. Okay, cara awak mengkonsepsi itu, awak mengikut elemen-elemen yang ada dalam langkah penggunaan ya. Elemen A, B, C. Okay, jadi saya awak tulis dalam words. Okay, guna words. Okay, awak tulis dalam words. Contohnya, awak start dengan A. Awak tulislah ni, kenal pasti maklumat. Okay, nombor 1, awak beritahu saya apa jalan ceritanya secara ringkas. Okay. A2, awak beritahu apa tema filem tersebut. Ringkas-ringkas je. Ketiga, awak beritahu apa plot filem tersebut. Okay. A4, apa watak yang ada dalam filem tersebut. Dan A5, apa dialog filem yang awak rasa awak ingat sangat. Sampai bila lemin. Sebab tu kena tengok. Tak bolehlah nak skip-skip. Okay. B, kenal pasti ciri sepunya dia. Ciri yang sama dia. Okay, apa B1 ni, apakah ciri-ciri watak yang sama? Watak Lieutenant Adnan dengan watak orang lain, ada persamaan tak? Watak mana yang ada ciri sepunya? Ada tak dialog-dialog yang ciri dia sama dilafazkan oleh watak-watak dalam filem tersebut? Dan tengok ciri-ciri sepunya dari segi prinsip perjuangan mereka. Serupa ke semua prinsip perjuangan mereka dalam tu? Ke ada yang menjadi tali barut British dalam cerita tu? Ada ke yang menjadi orang kata ideologi yang lain? Itu yang kita nak tengok ciri sepunya dia dari segi prinsip perjuangan. Dan kemudian bila dah jumpa ciri sepunya itu, anda kelaskan. Kelaskan bawah ciri watak ni. Contohnya ciri watak ialah wataknya ialah berjuang untuk negara. Sanggup mati untuk mempertahankan negara. Awak bagi ciri-ciri dia. Apa lagi? Sanggup mati syahid. Berpegang kepada penjajah
penjajah perlu dihapuskan. Contohlah. Itu ciri-ciri sepunya. Jadi kelaskan. Kelaskan. Yang ini merupakan kelas apa? Awak letak sendiri nama kelas. Bila kelas ni, awak letak sendiri nama dia. Okey, apa nama-nama untuk ciri tadi tu bila awak kelaskan? Okey. Selepas awak mengelaskan ciri-ciri itu, ciri C dan ciri B, awak buat hubung kait. Apa hubung kait watak dan dialog? Apa hubung kait prinsip perjuangan tadi dengan watak, dengan dialog? Lepas tu, ciri-ciri pengelas. Kalau tiba-tiba awak dapat tiga kelas, awak berjaya mengeluarkan 3 pengelasan. Awak hubung kaitkan apa hubungan kelas A dengan kelas B, apa hubungan kelas B dengan kelas C, apa hubungan kelas C dengan kelas A. Bila awak kelaskan, awak ada hubungan B ni. So B buanglah. Nampaknya A dengan C ini ada hubungan. Jadi hubungan yang A dengan C inilah yang awak akan buat untuk E. Awak membina konsep awal berdasarkan hubungan A dan C. A ni dia ada hubungan dengan C. Itu konsep awal awak. Nanti awak akan nampak. Sekarang tak nampak lagi. Nanti bila awak kelaskan, awak nampak. Oh, A dan C ni ada konsep awal. Kita uji konsep awal anda. Uji pula awak kembali kepada ni, nombor 1 A. A dan C ni macam mana? Dari segi pengujian jalan cerita dia. Adakah dibuktikan bahawa jalan cerita ini merujuk kepada A dan C last sekali? Adakah tema dia merujuk kepada A dan C last sekali? Adakah watak dia merujuk kepada A dan C last sekali? Adakah dialog dia merujuk pada A dan C last sekali? Awak tanya balik, awak buat ulasan. Bila dia kata ya, ya dan ya, maksudnya konsep awak, konsep benar, terima A dan C ini sebagai konsep patriotism yang awak bina berdasarkan langkah A sampai langkah itu yang dikatakan langkah mengkonsepsi. Kata kalau tiba-tiba awak kata sebenarnya konsep awal ni, tak tengok jalan cerita tak merujuk kepada konsep awal saya. Jalan cerita tema tak merujuk pada konsep awal. Jadi ujian awak gagal, awak kena mula balik proses A. Jalan balik ke bawah. Sampai awak, bila awak dah jumpa E, awak kembali ke A, awak dapat buktikan bahawa E ini benar berdasarkan jalan cerita, tema, plot, watak dan dialog filem. Okay, tak susah pun, tengok cerita je. Bukan susah sangat pun. Okay? Sebab Izul akan keluarkan konsep patriotisme yang lain daripada Syazli. Dan lain daripada Fatin. Juga lain daripada Ammar. Percayalah. Saya confirm itu akan berlaku. Yang movie tu dari perspektif Izul. Syazli pandang Syazli. Juga pandang dari perspektif Fatin dan juga Ammar pandang dari perspektif Ammar. Jadi kalau terlain akan ada konsep patriotisme yang berbeza daripada pelajar saya yang buat tugasan ni. Itu yang pasti. Kalau tiba-tiba Fatin dapat serupa dengan Syazli, mungkin dari konsep isi konsep apa tapi konsep serupa isi. Muslimat kan, Fatin ni pandang dari sisi muslimat. Jadi mungkin ada sisi konsep muslimat tu yang serupa. Mungkin. Kalau Ammar tiba-tiba nampak ada perubahan sebab Ammar pandang dari sisi muslimin. Awak pandang dari sisi yang sama. Jadi kemungkinan serupa tapi isi dia lain. Kita nak tengok dari kepelbagaian jawapan anda. Senang kan? Jadi kalau sembang memang sembang banyak sedap. Okay, tapi bila tanya pelajar faham ke tak? Dia senyap. Dia tak tahu dia faham ke tak. Saya dapat pula tugasan awak tu faham ke tak melalui tugasan. Itu je sebenarnya saya punya benchmark. Saya tahu pelajar faham ke tak tugasan mereka. Okey. Jadi saya nak tinggalkan awak ada dalam 20 minit lagi ni. Saya tinggalkan awak untuk awak buka balik Lieutenant Adnan dan juga tonton, guna masa ni untuk sambung tonton lah. Kalau dah tonton tu, awak boleh teruskan dengan penulisan konsep awak ni dalam words dan cuba siapkan. Tak siap lah. Kalau siapa dah siap nak go through balik, nak hantar balik pun boleh. Sebabnya penghantaran paling lewat pada hari Khamis. Pada hari Khamis ni penghantaran paling lewat. Okay, so far ada soalan tak nak tanya saya? Tak ada.
Okey, kalau tak ada soalan nak tanya saya, sekali lagi sebenarnya saya mengajar dengan sangat cemerlang pada hari ini sebab semua pelajar saya faham dengan sangat cemerlang pada hari ini. Tiada sebarang soalan. Alhamdulillah. Kalau isi borang prestasi ni saya boleh tulis salah satu prestasi saya ialah bila mengajar pelajar tak ada soalan. Okey. Baiklah kalau macam tu, kenapa semua senyap ni? Boleh dengar ke? Boleh dengar ke? Ke saya yang lost? Dengar madam, dengar. Dengar. Sebab awak semua statik tiba-tiba. Terkejut saya. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan sudahi dengan sesungguh yang baik itu kepada Allah SWT. Yang kurang daripada kelemahan saya, kita sama-sama belajar. Sebenarnya, bila saya mengajar awak ni, saya bukan mengajar. Saya lebih kepada macam berkongsi pengalaman dan berkongsi apa yang saya tahu dalam hidup saya yang dah 40 tahun hidup atas bumi Tuhan ni. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Okay, 40 tahun lagi boleh pergi sampai umur 80 ke kan. Doa-doakanlah. Okay. Dan anda semua pun saya doa semoga sihat dan mendapat yang terbaik lah dalam kuliah kita pada hari ini. Okay. Dan kalau ada salah silap dari segi orang kata penceritaan saya ke, dari segi pengalaman saya cerita tu, kalau mengganggu sensitiviti anda, saya minta maaf banyak-banyak ya. Okay, itu saya dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Terima kasih madam. Sama. Terima kasih, madam. Amirul baru masuk. Amirul, jangan lewat sangat Amirul. Dia tak dengar lagi. Dia tak dengar lagi tu. Lewat sangat dia ni. Amirul, kenapa lewat sangat? Kami nak habis dah ni. Rajak, madam. Okey, tak apa Amirul macam ni Saya dah nak tekan dah end meeting ni sebab saya habis awal lagi ni. Tolong siapkan tutorial tutorial semalam tu, tolong tengok cerita Lieutenant Adnan tu dan cuba siapkan tutorial. Rakaman ni nanti Amirul tengok takut Amirul tak faham macam mana nak buat konsepsi. Boleh Amirul nanti tonton rakaman? Boleh, madam. Okey, boleh. Tu je lah saya pun dah nak tutup ni. Okey, Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik.